InsyaAllah malam ni kita belajar tafsiran khas berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Kita buka pada surah Al-Isra, juzuk yang ke-15. Ini muka suratnya 282, juzuk yang ke-15. Permulaan pada juzuk yang ke-15 surah Al-Isra, di mana surah ini menjadi dalil dan hujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah membawa jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dengan satu perjalanan yang sungguh luar biasa, yang mana masa yang diambil itu sangat-sangat singkat. Maksudnya keluar daripada ghalibah, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan perjalanannya baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukar untuk digambarkan, tetapi mudah untuk beriman, disebabkan mukjizat dan juga khususiyat pada perkara yang ajaib itu, yang luar biasa itu yang berlaku atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah untuk memaksa manusia itu beriman. Bagi orang yang telah beriman, menambah imannya. Manakala bagi orang kafir, terpulang atas mereka. Tetapi bukannya mukjizat itu ataupun perkara khususiat itu memaksa mereka untuk beriman, tetapi mukjizat serta khususiat atas Nabi untuk membuktikan dia sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda dia seorang Nabi, dia adanya mukjizat dan juga khususiat. Maksudnya mukjizat adalah perkara yang mencari adat, yang sungguh luar biasa, yang mustahil berlaku atas orang-orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Khususnya perkara yang luar biasa juga yang berlaku atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tanpa ada mata-mata manusia memandang ketika itu. Mukjizat ada mata yang memandang, seperti mana contoh mukjizat secara mutawatir, makna riwayat yang banyak, antaranya air yang keluar daripada celah jari Rasulullah. Mengapa riwayat yang mutawatir? Disebabkan lebih 700 para sahabat tengok sungguh air keluar daripada celah jari Rasulullah. Mukjizat yang lain seperti mana bulan terbelah, disebabkan seluruh orang Quraisy di Mekah menyaksikan bulan itu benar-benar terbelah di langit. Itu juga mutawatirah, makna disaksikan oleh ramai orang. Itu mukjizat. Khususiat perkara yang luar biasa, tetapi tidak dilihat walaupun seorang pun, dan tidak menjadi mutawatir. Oleh kerana itu, kalau mengikut ulama-ulama hadis lebih membawa perkara Isra wal Mi'raj itu khususiat, perkara yang berlaku secara khusus buat Rasulullah. Kerana pada takrif mukjizat khususiat berbeza. Sebab mukjizat mesti ada orang lihat. Isra wal Mi'raj, mana ada sesiapa pun mengikut Nabi ataupun sesuatu berlakunya Isra, maka tidak ada mata-mata memandang Rasulullah sedang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi perkara ini bukan mudah untuk difahami bagi orang awam, sehingga ulama-ulama kita memang mengambil pada hukum secara umum. Maka perkara ini luar biasa, maka kita katakan satu mukjizat buat Rasulullah. Perkara luar biasa, walaupun ta'rif dia bukan begitu. Disebabkan apapun yang dikaitkan mukjizat atau khususiat adalah untuk membuktikan dia sebagai seorang Nabi, dan tidak pernah memaksa manusia untuk beriman kerana itu. Untuk membuktikan dia sebagai Nabi mesti ada mukjizat, paling kurang adalah mukjizat. Seperti mana mukjizat Nabi Musa dengan tongkat dia, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, api dia membakar dia.
Mukjizat Nabi Saleh, unta besar yang sedang bunting, sangat besar untanya, keluar daripada celah bukit batu yang sangat-sangat kecil saja, sempit bukitnya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi wasallam, raja bagi haiwan, bahkan kenderaannya adalah angin. Dan setiap daripada para Nabi Rasul itu ada mukjizat. Antaranya Nabi Isa alaihi wasallam penutup bagi Nabi Bani Israel, menghidupkan orang mati, orang yang buta daripada lahir sampai dewasa, cukup je sapu dengan tangannya, celik orang tu. Celik. Macam kita dalam perubatan ada juga, ini memang rabun teruk, operate, masukkan tak dalam, terang juga mata dia. Tetapi mengambil masa. Mukjizat Nabi Isa alaihi wasallam cukup dia sapu atas Asmaul Husna, bismillah, lihat orang tu terus. Itu maksudnya mukjizat, diperhatikan oleh umatnya pada ketika itu. Jadi tafsiran kita lebih pada tafsiran di sudut lughah, bahasa. Seperti mana kita belajar tafsir pun ada kalanya membawa pada kaedah lughah dan balaghah, yakni keseseraan bahasa Arab itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala kita lihat pada ayat yang pertama, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan di sudut bahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia bermula fi'il, kemudian adalah fa'il, kemudian adalah maf'ul. Nombor 3 itu maf'ul. Jadi kalimah subhana dia adalah maf'ul mutlak. Maksudnya adalah sebagai penjelas dan juga penegasan. Kalau diterjemahkan, kita tengok dalam terjemahan Quran, maksud subhana adalah maha suci Allah. Seperti mana kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi, mana kita tak ambil alladzi, kita ambil tabaraka, itu pun maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut fasubhanallah, subhanallahi amma yusyrikun. Ada kalanya dengan fi'il sungguh. Fi'il itu bahagian yang pertama. Seperti mana fi'il amar, dia perintah. Fasabbih bihamdika. Fasabbih, mana hendaklah kamu memuji, mana bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bertasbih kepada Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Itu pun perintah agar bertasbih kepada Allah Tuhan yang Maha Tinggi. Itu perintah, perbuatan perintah. Fi'il itu perbuatan. Yang perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bila kita saja diperintah oleh Allah, lalu kita pun baca subhanallah. Seperti mana kata Sayyidina Ali, apabila saja seseorang membaca sabbih isma rabbikal a'la, paling kurang hendaklah dia membaca subhanallah. Tapi Rasulullah SAW mengajar kita, apabila Allah turunkan ayat tasbih subhana rabbiyal a'la, Nabi kata dalam sujud kamu bacalah subhana rabbiyal a'la, kemudian ditambah wa bihamdih. Ada kalanya lafaz itu dengan perintah, bukan perintah, dengan fi'il mudhari', itu present tense. Seperti mana difirmankan oleh Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbihnya makhluk yang berada di langit dan juga makhluk yang berada di bumi. Maksudnya sedang berlaku, mereka sedang bertasbih. Bila kita pun baca subhanallah, maka kita termasuk ayat itu. Ada juga dengan past tense, maknanya madiyah, fi'il madhi. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mana telah bertasbih makhluk yang di langit, makhluk yang berada di bumi. Maknanya lengkap, ada perintah, ada yang past tense, ada juga present tense. Itu. Understand?
Okay. Semua ni belajar tinggi-tinggi. Tapi kalimah subhana tidak termasuk yang disebutkan tadi, sebab dia jadi maf'ul. Maf'ul untuk nombor 3. Jadi di sini kita memerlukan kedalaman di sudut bahasa. Disebabkan kata ulama dia mempunyai mahzub. Mahzub ni sesuatu yang digugurkan pada fi'il. Maksudnya seperti mana seolah-olah kita membaca nusabbihu, kita semua sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut subhana seolah-olah seperti mana kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi bila dibaca subhana seolah-olah dengan kisahnya Isra wal Mi'raj menyebabkan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi kata ulama kita subhana ini daripada masdar sabaha, maknanya telah bertasbih. Sabaha itu pada asas bahasa. Jadi bila dikaitkan dengan subhana, makna menunjukkan bahawasanya bagi orang yang beriman, tasbih ini sebagai salah satu tanda dia beriman kepada Allah. Quran diwajibkan bagi kita beriman kerana termasuk rukun iman. Lalu tasbihnya itu sebahagian daripada untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah dengan tasbih. Disebabkan apa? Disebabkan orang yang tidak beriman tidak mahu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka sendiri tidak memahami apa maksud tasbih. Di sudut usul di sudut usul maksud tasbih tidak lain melainkan menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat makhluk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha memandang, tapi bukan seperti mana makhluk yang memandang. Jadi jangan dikaitkan, jangan disamakan sifat Allah. Termasuk juga manusia ataupun makhluk selain pada manusia, selagi mana namanya makhluk, maka pasti dia ada jawahir. Itulah jauhar, ada bentuk, ada rupa. Dia juga ada arat, aratnya bertempat baginya. Dan juga ada kaitan dengan jisim, ada kaitan dengan jirib. Apa maksudnya? Yakni maksudnya ada saiz pada bentuk. Lalu bila kita membaca tasbih subhanallah, maknanya menyucikan Allah daripada apa yang disebutkan tadi. Dalam aqidah Islam kita belajar mukhalafatu lil hawadith, bersalahan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat makhluk, sifat yang baru. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak lain bukannya untuk kita mengetahui kita sedang diuji dengan ayat ni. Bukan. Ayat ini bukan satu ujian buat kita, tapi ayat ini adalah untuk menambah lagi iman kita kepada Allah, lebih-lebih setelah ilmu kita bertambah. Di sudah aqidatul Islam, ilmu itu bertambah dan iman bertambah kerana ilmunya. Oleh kerana itu ulama kita ditanya apa yang dimaksudkan iman itu bertambah? Bertambah dengan bertambahnya makrifah pada ilmu tadi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmu padaku. Jangan kita mengkaitkan bertambahnya ilmu hanya sekadar melihat, membaca. Oh, daripada tak tahu sehingga dia tahu. Lalu daripada tak tahu, dia pun tahu, mana menambah, bertambah ilmunya. Tapi kata Rasulullah SAW, pertambahan ilmu buat Rasulullah luar biasa. Disebabkan Nabi dibawa jalan oleh Allah, yakni yang dimaksudkan Isra wal Mi'raj tadi. Kerana Rasulullah memperhatikan alam semesta sampai kepada apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu jarak yang sangat jauh daripada bumi. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi Arash ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di langit ketujuh. Satu riwayat lagi ketika Nabi berada di Suratul Muntaha. Muntaha itu bahagian terakhir. Amal akan sampai di situ yang terakhir.
Dan jaraknya kata Rasulullah SAW daripada apa yang Nabi lihat dengan mata kepala dia dan dia pun melihat dengan mata hatinya, itulah arasy Allah. Jaraknya kata Rasulullah 50,000 sana, 50,000 tahun. Mana bumi nak pergi ke arasy itu yang dilihat oleh Rasul 50,000 tahun. Tetapi Rasulullah SAW dibawa jalan oleh Allah tanpa melalui waktu tersebut, dengan jarak yang gitu tapi tanpa melalui waktu. Apa maksud tanpa melalui waktu? Kerana Mi'raj itu tidak ada waktu, tidak ada masa. Isra ada, tapi perjalanan Rasulullah itu sangat-sangat pantas disebabkan namanya pun Isra. Sebab kalimah Isra itu maksudnya adalah satu perjalanan yang sungguh cepat, tapi dibaca Asra disebabkan dia menjadi fi'il madhi. Kalimah asalnya Isra. Asra dia past tense, maknanya telah diperjalankan. Siapa yang membawa Rasulullah SAW jalan pada waktu malam itu, itulah jawapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi itu di sudut basyarat ismu mausuf, maknanya kalimah yang menjadi penyambung, tetapi dia mempunyai mudhafun ilaih. Mudhafu ilaih mesti disandarkan balik. Contoh, apabila dikatakan tasbih subhanallah, maka tasbih untuk siapa? Jawapannya Allah. Lalu kalau dikatakan alladhi itu mudhafun ilaih, maka siapa pula yang perlu yang dapat tasbih? Jawapannya Allah. Oleh kerana itulah kata ulama, alladhi itu bila dikaitkan dengan asra dia menjadi dhamir huwa. Oleh kerana itulah kita tengok dalam terjemahan Quran, dia akan menyebut terjemahan Maha Suci Allah, dia telah membawanya jalan. Mana huwa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana alladhi itu adalah huwa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra di situ adalah fi'ilnya, ada fi'il madhi disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membawa jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asra di sini untuk seorang. Maksudnya kisah ini untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terdahulu tak tahu ada nabi, seorang rasul namanya Muhammad dibawa Isra wal Mi'raj. Tidak tahu. Maknanya kisah ini tidak terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Mereka tidak mengetahuinya. Kerana ini khususiat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kisah ini tidak diketahui oleh sesiapa pun termasuk malaikat. Apa maksudnya di sini? Perancangan Allah dan baginda Rasulullah untuk membawa Nabi pada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, malaikat tidak mengetahuinya. Maksudnya malaikat yang berada di langit itu, mereka tidak mengetahuinya. Kecuali malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, itu pun ada urusan dengan kitab Allah, antaranya malaikat Israfil, Mikail dan juga malaikat yang Jibril. 3 malaikat. Oleh kerana itulah peristiwa Isra itu, kata Rasulullah, turunnya 3 ni malaikat ni menyerupai manusia. Kerana apa? Mereka terlibat mengetahui peristiwa Isra wal Mi'raj. Tetapi mereka juga diperintah oleh Allah membawa Rasulullah melalui peringkat-peringkatnya. Tetapi bukan semua Rasul di kalangan malaikat ini, sebab 3 orang ni pun Rasul juga, mengetahui hakikatnya perjalanan Isra wal Mi'raj. Tidak tahu. Allah beritahu pada Jibril, ya Jibril bawa Muhammad daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dengan Buraq. Maka Jibril pun bawa. Ya Jibril perintahkan Muhammad turun untuk solat 2 rakaat di Madian, kemudian di Bukit Tursina, di Baitul Lahmi, sampai ke Palestin, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah melakukannya. Maknanya atas Jibril yang datang dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala wahyunya, bukan perancangan daripada Jibril alaihi wasallam. Wahyu sentiasa turun diberi pada Jibril. Jibril sampaikan pada Rasul apa yang Rasulullah perlu lakukan. Sehinggalah pada Mi'raj, malaikat tidak tahu bahawasanya Rasulullah akan dibawa naik ke langit. Disebabkan apabila Jibril alaihi wasallam bawa Nabi sampai ke langit yang pertama, penjaga pintu di situ bertanya, siapa
Lalu Jibril mengatakan, aku adalah Jibril. Ada bersama siapa? Kamu. Aku bersama Muhammad. Adakah Muhammad ini telah diutus oleh Allah, makna diperintah untuk naik ke langit pertama? Ya. Barulah pintu langit pertama dibuka. Apa maksudnya? Malaikat ini pun tidak mengetahui bahawasanya Muhammad itu akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menaiki langit. Disebabkan langit ini tempatnya untuk para malaikat, sebab namanya alam malakut, alam para malaikat. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan pada Mi'raj Nabi bila sampai ke langit, setiap lapisan langit itu adanya para nabi rasul bersama umat dia. Lalu dilihat Rasulullah SAW keadaan umat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi yang diutus bersama umatnya, inilah umat-umat yang terdahulu. Nabi melihat mereka, sehingga Nabi melihat satu jumlah umat yang ramai. Lalu Nabi lihat di tengah-tengahnya adalah Nabi Musa AS. Maknanya Nabi Musa juga mempunyai satu jumlah umat yang sangat-sangat ramai. Bi'abdihi diterjemahkan dengan hambanya. Tetapi ba di situ kalau diterjemahkan dengan itu hanya satu terjemahan, tapi hakikatnya ba di sini menunjukkan pada huruf idhofah. Idhofah ni hanya sandaran kepada hi. Hi ini adalah Rasulullah SAW. Makna menunjukkan bahawasanya perkara ini benar-benar hanya berlaku atas Rasulullah. Ba idhafah dia tidak sama seperti mana ba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak sama. Ba idhafah ini juga tidak sama seperti mana hadis Nabi, la salatan lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat barang siapa tak baca Fatihatul Kitab, iaitulah suratul Fatihah. Bahkan sewaktu kita ambilnya wuduk, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan baca muka, kemudian sampai kepada bahagian famsahu biru'usikum, sapulah kepada kamu. Jadi ba di situ boleh menjadi ba seluruhnya, ba sebahagian besar atau sebahagian kecil. Lalu oleh kerana itulah ulama' kita memahami ada ba itu bersifat sempurna. Jadi bila sempurna, seseorang yang ambil wuduk wajib dia kena sapu dengan tapak tangannya yang ada air seluruh daripada bahagian kepala dia, bukan seluruh bahagian rambut, seluruh daripada bahagian yang dinamai kepala dia. Itu diambil oleh Maliki dan juga Hambali. Mazhab Hanafi pula ba itu adalah ba sebahagian kecil saja, iaitulah 1/4 daripada bahagian kepala. Mazhab Syafi'i sebahagian kecil, lagi kecil, paling kurang 1 rambut saja. Tapi 1 rambut itu seluruhnya, itu yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Jadi itu perbahasan ba. Bahkan huruf ba itu saja perbahasannya sampai 14 maksud. Lalu salah satunya ba adalah idhafah, maksudnya abdihi, hamba di sini pengkhususan hanya buat Rasulullah SAW. Sehingga kalau ditanya ada tak para Nabi Rasul yang lain juga di Isra' wa Mi'raj oleh Allah, jawapannya mungkin tidak ada kalau melalui ayat ni. Walaupun begitu, wallahu ta'ala alam, sebab kita mendapati dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut atas Nabi Idris, wa rafa'na ru'u makanan 'aliyan, dan kami telah mengangkatnya Idris ke tempat yang tinggi. Bila Nabi sampai ke langit yang keempat, Rasulullah menemui Nabi Idris AS bersama umat dan kaum dia. Cuma tidak ramai disebabkan dia adalah Nabi Rasul yang kedua setelah Adam AS. Dan dakwah Nabi Idris AS juga tidak lama disebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatnya roh dan jasad ke langit. Sebagai ulama menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan Nabi Idris di langit, kemudian menghidupkannya kembali, lalu diletak di langit yang keempat. Itu ada kaitan dengan Al-Quran, dan itu yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Hamba di sini kata ulama sempurna. Makna sempurna di sini adalah roh dan jasad. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, nama Rasulullah tidak disebut.
bin nabihi bi rasulihi, tidak disebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut bi abdihi, hamba-Nya. Ini kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mana menunjukkan perkara ini atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang merancangnya, bukan rancangan Rasulullah. Sehingga terjawab Nabi tidak mengetahui dia akan di Isra' wal Mi'rajkan. Nabi tidak tahu. Dan berlaku pada lailan, itulah pada waktu malam. Hikmahnya tidak lain agar kita mengetahui waktu malam adalah waktu yang terbaik untuk seseorang hamba kembali balik bi'abdi bersama Allah, bermunajat bersama Allah. Dan lebih-lebih lagi pada ketika itu, solat yang diwajibkan Allah pada Nabi dan umatnya hanya solat malam sahaja, tanpa ditetapkan jumlah rakaat. Imam Syafi'i mengatakan lebih kurang 10 tahun Rasulullah dengan para sahabat solat malam. Tapi solat malam Rasulullah dengan para sahabat luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab solat sepanjang malam. Dulu malam bermula isyak, menjelang isyak dah gelap, Rasulullah pun bangun solat malam. Begitu juga para sahabat solat di rumah masing-masing. Solatnya sampai menjelang subuh. Kata Imam Syafi'i 10 tahun. Kemudian pula Allah turunkan ayat faqra'u ma tayassara min, maknanya inna rabbaka ya'lamu, ayat ke-20 dalam surah Muzammil. Sebab apa? Allah perintah Rasulullah untuk menghadapnya pada waktu malam. Itu wajib. Solat malam itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu, bangun untuk solat. Sama ada pada awalnya, pertengahannya atau akhir, tapi Rasulullah tidak tahu pembahagian itu. Qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Dan dalam solat baca Quran, Nabi pun baca banyak-banyak. Warattilil qur'ana tartila, dan ketika itu wajib baca Quran secara tartil, tak boleh baca secara tadwir. Tadwir itu baca laju-laju, tartil perlahan-perlahan dengan makna, dengan tadabbur. Kita tak mahu, kita tak mahir itu tadabbur, baca secara tartil. Warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila inna nasyi'atal lail hiya asyaddu atha wa aqwam qila. Agak situ lah ayatnya. Di situ poin pentingnya. Solat, baca Quran pada waktu malam dapat menjinakkan hati dan mengajar ketekunan, disiplin. Dia bermula pada waktu malam. Bahkan banyak para waliullah Subhanahu wa taala diangkat kedudukannya menjadi waliullah, aulia, disebabkan ibadah malam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ibadah yang waktu siang adalah untuk berusaha cari nafkah, bermuamalah, bermasyarakat. Tapi waktu malam itu jangan lagi cukuplah selesai, maka itu adalah waktu untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Imam Abu Hanifah dijadikan waktu seluruh malamnya untuk baca Quran dalam solat. Dia mengamalkannya lebih 40 tahun. Apa amalannya? Hampir lebih 40 tahun itu dia solat malam, dia baca Quran 30 juzuk dalam solat, 2 rakaat je. Amalannya lebih 40 tahun. Kalau dah lebih 40 tahun, mana nak masuk riak ada kat situ? Riak itu daripada 40 tahun semalamnya dia buat, lepas tu dia pun viral lah. Itu nama riak. Tapi kalau dah 40 tahun dia buat, itu bukan nama riak, itulah amalan dia. Dia pernah solat 1000 rakaat pun habis 30 juzuk Quran. Imam Abu Hanifah dia guna pakai waktu bila malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' pada waktu malam. Hanya yang perlu kita ketahui, Isra' itu lailan dengan ayat Quran, tetapi bila Mi'raj tidak ada kaitan malam. Daripada bumi ini naik ke langit yang pertama,
Bumi itu memang waktu malam, tapi bila sampai langit tamu tak ada kaitan siang ataupun malam, tidak ada kaitan dengannya masa. Sebab di sudut bahasa Arab, lailan itu adalah zaraf zaman. Zaraf zaman makna menunjukkan memang masa berdetik, berjalan macam kita kata saat, minit, jam berjalan. Tetapi ulama kita ditanya, kalau dikaitkan dengan asra bi abdi lailan, sebab kalimah asra tu berjalan laju, cepat, pantas. Lepas tu pada waktu malam, lalu bagaimana kita nak mengira detiknya, minitnya, jamnya? Sebab pada zaman Rasulullah tidak ada waktu tersebut. Mana ada pada zaman Rasulullah waktu 24 jam? Mana Nabi mengajar kita bangunlah solat pada pukul 12 tengah malam? Mana ada? Melainkan waktu malam itu dibahagikan sampai ke 10 bahagian malam, paling kurang 3, awal, pertengahan, akhir. Begitu juga seperti mana waktu salat pada waktu-waktunya, naik matahari, terbenam matahari, naik fajar, subuh. Bila dah naik matahari, habis subuh. Naik lagi, syuruk, waktu duha, waktu gelincir matahari, zuhur. Itu waktu 5 kali itu kalau solat fardu, selain pada yang disunatkan dengan solat duha, solat isra' gitu. Jadi tidak ada. Lalu bagaimana nak memahami asra bi 'abdi lailan? Sehingga kata ulama bahawa perkara ini kalau diambil pada maknawi akal, hukum akal, Isra' Rasulullah tidak lebih 1 jam pun. Apa maksudnya? Perjalanan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa tidak sampai sejam. Bukan itu saja, belum lagi termasuk kisah Jibril membawa Nabi, dibaringkan Nabi di Hijr Ismail, lalu dibedah ni dada dia. Kita hari ni kalau sekiranya dada kita dibedah, agaknya berapa jam proses tu dalam hospital. Nak bius lagi, nak potong dah selesai pula tu, jantung nak letak kat luar, lepas tu nak bawa masuk pula, mungkin mengambil masa 8 jam paling kurang. Rasulullah SAW yang membedahnya adalah Jibril alaihissalam. Ini hakikat ataupun bukan? Jawapannya hakikat. Sebab Rasulullah bercerita bahawasanya kemudian aku dibaringkan di Hijr Ismail, tidak jauh di situ ada Zamzam, telaga Zamzam. Benar-benar Jibril alaihissalam membenah dada Rasulullah. Dalam syarah hadis ulama mengatakan ini di kerongkong kita, bawah tu sikit, lalu dibelah sampai ke pusat Nabi, bawah sikit. Siapa yang menyaksikan perkara tersebut setelah perkara itu berlaku adalah Abdullah bin Mas'ud, sebab dia adalah khadam Nabi. Bukannya menyaksikan waktu tu, maknanya dia khadam Nabi. Kadang-kadangnya Rasulullah buka baju dia, jadi Abdullah bin Mas'ud pun tengok. Kesan jahitan tu ada. Cuma jangan dibayangkan macam kita jahit di atas dunia ni, doktor jahitnya. Ini Jibril alaihissalam yang menjahitnya, maksudnya ada kesannya itu. Dibawa keluarnya apa? Kalau ikut pada hadis Rasulullah SAW, difahami oleh ulama kita adalah hati Rasulullah, walaupun ada yang terjemahkan dengan nama jantung. Kita pun mencantumkan je lah, jantung hatiku. Dua-dua ada. Orang Melayu memang bicara bab-bab macam ni, digabungkan saja. Lalu kata Rasulullah SAW dalam lailan, malam, perkara itu berlaku pada waktu malam. Secara zahir, yang mana ada cahaya, dia adalah sebuah kegelapan. Tapi rahsianya ada pada waktu malam. Maksudnya malam itu hanya pada akal bagi manusia yang jahil saja. Oleh kerana itulah cerita Isra' wal Mi'raj tidak perlu diceritakan kepada orang yang tak ada iman. Cerita Isra' wal Mi'raj hanyalah cerita untuk orang beriman saja. Pada zaman Rasulullah SAW, bila selesai Nabi dah pulang, Nabi pun kembali tidur. Esok pagi Nabi cerita. Solat belum lagi, solat waktu zuhur, walaupun dah difardukan, tapi tak solat yang pertama subuh, solat yang pertama zuhur, sebab Jibril turun zuhur. Jibril turun 2 hari dulu, hari 3 barulah semua umat Islam solat. Lalu Rasulullah SAW pun panggillah orang-orang Quraisy, panggillah di antara umat yang telah masuk Islam,
Nabi pun cerita orang yang kafir memang kata mengaruhlah Muhammad ni. Lalu orang-orang yang dah masuk Islam, ada di antara mereka kata Muhammad ini dah jadi seperti mana seorang dukun dah. Ini cerita sihir, cerita-cerita macam orang cerita sihir juga, cerita je lebih kurang macam ni. Akhirnya ada di antara mereka murtad. Berdirilah situ Riyad Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu tu tak dapat lagi As-Siddiq. Lalu dia mendengar kisah Nabi, dia pun tak tahu. Nabi pun cerita. Lalu katanya, ya Rasulullah, aku percaya atas setiap daripada apa yang kau cerita. Maksudnya keimanan bukan dengan apa yang perlu dilihat. Keimanan itu adalah siapa yang cerita kat kita. Itu pasal dia sudah akidah Islam, kita beriman. Kita jadi orang Islam bukan kerana melihat, tapi kerana risalah telah sampai kat kita. Iman kita ni, iman yang terbaik berbanding para sahabat Rasulullah. Sebab para sahabat Rasulullah nak beriman, tengok mata, dua mata ni Nabi, ni Rasul, turun Quran, mereka pun beriman. Lepas tu pun ada yang murtad pula. Kita pula adalah umat yang dengarnya Quran, yang diwarisi ilmunya daripada al-ulama wa rasulul anbiya. Lalu kita pun beriman, nenek moyang kita pun beriman, bapa mak kita beriman. Kita jadi orang beriman tanpa pernah menyaksikan Rasulullah. Nabi kata itu jauh lebih baik. 7 kali kata Rasulullah, tuba, berbahagialah, beruntunglah orang yang mana beriman kepada aku, lam yarani, sedangkan mereka tak melihatku. Kita dah orangnya, mana keimanan tanpa perlu melihat Rasulullah dan mukjizat dia. Nabi dah cerita Isra wal Mi'raj, yang menceritakan Rasulullah. Ada pula orang tak percaya. Yang percaya Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar mendapat As-Siddiq begitu. Jadi lailan ini kembali balik. Hikmahnya kata ulama, disebabkan walaupun Islam dah datang di kalangan waktu itu, adanya tamadun Rom dan Parsi. Ada di antara mereka membina tamadun itu melalui falsafah, pemikiran, kajian. Lalu mereka mendapati bahawa malam itu simbolik pada kegelapan adalah kehinaan. Oleh kerana itu manusia tidak sesuai untuk buat apa-apa, mereka tidur saja waktu malam. Sedangkan malam bagi umat Islam adalah waktu yang sesuai untuk bermunajat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah solat malam pada Rasulullah. Kita solat ada 3 kegelapan. Yang satu tak berapa gelap, itulah maghrib, tapi dia adalah waktu malam. Kegelapan yang sempurna adalah waktu isyak, memang gelap. Kegelapan satu lagi adalah setelahnya malam, itulah subuh. 3 waktu gelap. Lalu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala meminta ke umat ini untuk bangun pada waktu malam, agar jangan disamakan dengan pendapat orang yang mengatakan malam itu lebih baik tidur je. Bahkan orang-orang barat memang mengajar begitu. Malam adalah waktu yang sesuai untuk istirahat, untuk tidur. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa minal laili fatahajjat bi. Waktu malam hendaklah kamu bangun, paling kurang solat dan tahajud 2 rakaat. Minal lail, dan daripada waktu malam paling kurang 2 rakaat je. Paling kurang yang lain pula kalau tak mau dia tahajud 2 rakaat, buatlah witir. Berapa rakaat? Ada kalkulator tak? Banyak sangat ni. 1 rakaat paling kurang. Ada satu kisah, kawan ni tanya, dah lama tak jumpa isteri dah berapa, ada kalkulator tak? Oh gitu. Saya pun buat contoh lah begitu. Dia pun buat pengiraan. Kawan banyak sangat ke isterinya? 1 gitu. Ini orang poyo namanya, poyo. Lalu kalimah lailat ini khususiyah. Khususiyah maksudnya adalah kalimah yang Allah Subhanahu wa taala beri pada ahlullah, pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram, bermula daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Ulama kita ditanya,
Apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi daripada satu masjid ke satu masjid? Tidak lain untuk mengetahui arah kiblat itu ada dua waktu itu. Siapa yang berada di Masjidil Haram, kiblatnya Kaabah. Siapa yang beradanya di Masjidil Aqsa, kiblatnya di mana-mana asalkan kan dia berada menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Itu yang Rasulullah berada di Madinah, Nabi lebih kurang 16-17 bulan menghadap ke Palestin sana, sebab di sana adalah Masjidil Aqsa. Membelakangi kiblat Masjidil Haram itu di belakang. Makna Rasulullah menghadap depan itu Masjidil Aqsa, belakang ni adalah Masjidil Haram. Lalu Nabi doa akan menghadap ke Masjidil Haram. Lepas tu turun ayat, sehingga ayat itu untuk kita. Maka dilarang kita solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Selain daripada itu, tidak lain agar kita mengetahui, ini hikmah ijtihad ulama bercerita, agar kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengajar kita tentang rumahnya. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibawa daripada satu wilayah, satu tempat, tapi Allah Subhanahu wa taala membawa Rasulullah daripada satu masjid menuju ke satu masjid. Dan tidak lain, kata Abdullah bin Abbas, seluruh para nabi rasul yang terdahulu maqam mereka berada di sekitarnya Kaabah, cuma dalam tempat mereka dimakamkan, kata Abdullah bin Abbas. Dan semua para nabi, para rasul, apabila mereka itu ke mana saja mereka pergi, pasti apabila mereka nak mati, mereka akan pergi ke situ, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya berhimpunnya roh, arwah, roh dia para nabi, para rasul yang terdahulu. Sebab kita kena tahu, Rasul 313, Nabi 124,000. Lalu adalah makamnya yang berada di bawah sana. Yang lain pula, kata ulama, tidak lain kerana semua para nabi, para rasul akan berhimpun dan solat di Masjidil Haram. Sebab kalimah al-haram tu naat ataupun sifat daripada masjid. Makna haram di sini menunjukkan bahawasanya pengharaman daripada kesyirikan masuk di situ. Walaupun pada zaman Rasulullah orang dah bawa masuk ni berhala, tetapi apabila dibersihkan jadilah di Masjidil Haram. Makna menunjukkan walaupun Rasulullah waktu di Isra' wal Mi'raj di situ ada di berhala, tapi berhala itu sendiri tidak mengkotori, mencacatkan Masjidil Haram milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang tercela? Siapa yang mendapat kehinaan? Itulah orang yang letak berhala lalu menyembahnya. Seperti mana Islam tetap Islam. Kalau sekiranya orang Islam buat salah, yang salah orang Islam, bukan Islam itu sendiri. Sebab inna dina indallahi Islam, agama itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun berlaku, Islam tidak akan cacat. Walaupun orang tak mau undang-undang Islam, Islam tidak akan cacat. Yang cacat itu penganut dia kerana tidak mau undang-undang Islam itu berada bersama mereka. Kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Diriwayatkan bahawasanya semua para nabi, para rasul diperintah oleh Allah mesti sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan kalimah lailan dikembalikan balik kepada apa yang berlaku di Masjidil Aqsa. Sebab Nabi cerita, disebabkan walaupun para nabi, para rasul telah wafat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka, roh dikembalikan, tapi disebut sebagai kuburihim, mana barzah mereka. Maksudnya adalah sampai pada waktu malamnya mereka berhimpun seluruhnya di Masjidil Aqsa, lalu akan dikumandangkan azan, masuknya waktu untuk mereka solat berjamaah di situ. Siapa yang bercerita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, apabila aku sampai ke Masjidil Aqsa, banyak kisah lah, antara kisahnya kata Nabi, maka aku mendengarnya muadzin, ada orang yang menyuruhkan azan. Azannya sama seperti mana azan umat Rasulullah yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam azan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Lalu Jibril alaihi wasallam pun memegang tanganku, lalu dia membawaku sampai kepada bahagian di situ ni imam, tempatnya imam. Lalu Jibril alaihi wasallam memerintahkan aku untuk solat di sini dan jadilah imam buatnya semua jemaah di belakang. Dan Nabi tak tanya waktu tu siapa mereka.
Dan hikmahnya kata ulama tidak lain melainkan apabila Allah memfardukan solat kepada umat Islam, maka perlu juga dia solat dengan solat berjamaah tadi. Pada Rasulullah menjadi imam, di belakangnya jamaah. Lalu Rasulullah menjadi imam, belakangnya adalah jamaah. Lalu bila selesai, Jibril bertanya, "Ya Muhammad, adakah kamu tahu yang solat menjadi makmum buatmu tadi siapa?" "Aku tidak mengetahuinya." Itulah masuk Isra wal Mi'raj. Isra maksudnya Nabi tidak tahu perkara itu semua. Itulah ceritanya Allah yang bawa Nabi SAW jalan linuriyahu, agar Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi. Makna bukan Nabi nak lihat, Allah perlihatkan semua itu kepada Rasulullah SAW. Disebabkan maksud melihat tidak sama dengan diperlihatkan. Seperti mana contoh, katanya kawan kita tu sakit, mari kita pergi ziarah dia, pergi melawat. Tengok, oh, sakit apa sebenarnya? Sakit sekian-sekian lah. Tetapi diperlihatkan, dia tidak perlu ke tempat itu, dia berdiri saja, Allah perlihatkan macam-macam. Seperti mana Rasulullah apabila sampai ke langit pertama, Allah memperlihatkan Nabi macam-macam. Bukannya Nabi pergi untuk melihat, Nabi sampai saja diperlihatkan kepadaku. Itu kembali linuriyahu, mana diperlihatkan kepada Nabi. Itu yang perlu kita fahami. Maknanya perjalanan ini bukan perjalanan Nabi nak tengok langit, Allah memperlihatkan Nabi akan langit di sana, dan apa yang berlaku, yang apa juga kehidupan di atas sana. Lalu kata Rasulullah SAW, aku jawab, aku tidak tahu. Lalu Jibril mengatakan, itu semuanya adalah roh para Nabi Rasul yang Allah hidupkan pada setiap malam untuk solat. Setiap malam mereka solat, berkumpul, berhimpun di Baitul Maqdis. Maksudnya adalah Masjidil Aqsa. Maknanya Masjidil Aqsa tidak pernah sunyi. Pada setiap malam adanya arwah para Nabi Rasul semua solat di situ. Mata kita tidak dapat memandangnya. Oleh kerana itu, kalau sekiranya seseorang diberi karamah oleh Allah tengah-tengah malam dengan azan, itulah maksud hadis Rasulullah tadi, maka yang mendengar itu adalah satu karamah lah buat dia. Lalu kata Rasulullah SAW, kerana itulah Nabi menyebut al-anbiya ahya'un yusalluna fi kuburihim. Para Nabi semuanya hidup, mereka solat. Kuburihim maksudnya barzah. Jadi Masjidil Aqsa berhimpunnya seluruh para Nabi Rasul solat di situ. Maknanya Masjidil Aqsa adalah barzah mereka. Walaupun kita menemuinya satu makam, ini makam Nabi Musa ada di Mesir saja, makam Nabi Syuaib, Nabi Hud, makam Nabi Saleh, Nabi Adam disebutkan ini makam-makam. Tapi hakikatnya mereka setiap malam semua akan berada di Masjidil Aqsa untuk solat berjamaah di sana. Berdasarkan hadis Rasulullah dan hadis sahih, tu yang Nabi kata mereka sedang solat semuanya. Bila mereka solat, yaknilah solat pada waktu malam. Sebab Nabi kata, waktu aku diisrakan, lalu Jibril alaihi salam perintah, ya Muhammad turun. Nabi pun turun. Nabi pun solat 2 rakaat. Sebab Jibril kata solatlah, maknanya solat malam memang 2 rakaat waktu tu. Tu yang Nabi ajar kita, afdalnya solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Macam kita solat witir 3 rakaat, lepas tu buat lagi satu. Mana kita buat 3 rakaat, 2 salam. Mana dimulai dah 2. Tidak 3 rakaat terus 1 salam. Ataupun kita solat tarawih kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu kata Imam Syafi'i mengambil dalil itu. Lalu Rasulullah pun solat. Nabi ditanya oleh Jibril, adakah kamu tahu ya Muhammad, itu di mana kamu solat tu? Tidak tahu. Bila Nabi sebut tidak tahu, itulah Isra wal Mi'raj. Itulah menunjukkan mukjizat seorang Nabi Rasul. Maknanya menunjukkan mukjizat bukan dipersiapkan seluruh. Maknanya itulah tambahan ilmu bagi seorang Nabi Rasul. Lalu Nabi akan beritahu kepada umatnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Waktu Rasulullah meneruskan perjalanan, yang Nabi solat tadi adalah Madian, tempat mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa jadi Nabi Rasul. Kat situ Madian. Waktu Nabi Musa balik pada Madian nak pergi ke Mesir. Kemudian pula Nabi pun waktu tu naik burak melangkah laju. Jibril alaihi salam kata, ya Muhammad turun solat lagi 2 rakaat. Nabi pun solat.
Soalannya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada ketika itu tidak terikat macam kita baca sekarang. Fatihah, surah tu, surah ni, apa saja boleh baca. Disebabkan Allah turunkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam solat baca saja apa yang mudah buat kamu. Tak ditentukan surah dan ayatnya. Tak semestinya baca Fatihah dulu. Tak, pada ketika itu sebelum 5 kali solat ni difardukan oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW pun solat, katanya Jibril, ya Muhammad, tempat kau solat itu itulah Tursina, Bukit Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Solat di tempatnya solatnya Nabi Musa AS. Lepas tu pun pergi lagi Burak. Kemudian waktu Rasulullah melangkah pergi dengan Burak, Jibril membawa Rasulullah. Di Burak tu seekor macam haiwan dah. Jibril duduk depan, belakang Rasul. Maknanya 2 orang pakai satu Burak. Lalu dalam perjalanan itu, sebab Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah dengan Nabi Musa dalam mimpi. Sedang Rasulullah SAW dalam keadaan gitu, dalam perjalanannya sampai ke satu tempat, Nabi pun berhenti bersama Jibril, lalu melihat linuriyahu min ayatina. Bahkan ayat lain, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, Nabi tidak mendustakan apa yang dilihatnya walaupun dengan jiwa dan hati. Sebab ini perkara ghaib, dia lihat dengan mata hati dia. Itu yang Allah sebut fuad, makna dah hati dia. Nabi pun tengok Nabi Musa AS sedang solat dalam kubur dia. Maqam dia dekat Mesir sana. Nabi pun tengok Mesir pada ketika itu dalam wilayah Syam. Syam itu Palestin hari ini. Dulu-dulu luas. Dulu-dulu sangat luas. Bila dah adanya kerajaan, akhirnya dia pisahkan. Macam itulah Iraq. Iran tidak pernah ada, lalu dipisahkan Iran dengan Iran. Syam, Mesir termasuk, Jordan termasuk, Syria termasuk, sangat besar. Palestin pun termasuk. Oleh kerana itulah sebagai ulama menafsirkan Masjidil Aqsa adalah Syam. Palestin wilayah kecil, yang besarnya Syam pada ketika itu. Jadi Rasulullah SAW melihat macam-macam, sehingga kita pun tak boleh nak cerita semua lah. Sebab nak baca riwayat dia saja lebih 3 jam nak baca. Riwayat Isra' wal Mi'raj, hadis, belum cerita hikmah dia lagi. Yang saya tafsir ni ikut ayat je, ikut kaedah lughah bahasa Arab. Belum masuk tafsir lagi sebenarnya tau. Ikut kaedah ni je, kaedah ayat ni. Kita ringkaskan yang terakhir, disebut oleh Allah, innahu huwas sami'ul basir. Di sudut bahasa kata ulama, innahu, sesungguhnya, maknanya peristiwa ni adalah hakikat. Dia bukan satu gambaran, dan bukan seperti mana mazhab Mu'tazilah kata Isra wal Mi'raj Nabi hanya sekadar roh tanpa jasad. Maknanya Nabi tidur malam tu, lalu dibawa lah rohnya sampai ke langit. Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya di kalangan orang Syiah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan roh dan jasad. Roh dan jasad ni benarlah. Hakikat tu sebenar sebab kalimah bi'abdihi. Kalau Allah nak menyatakan roh saja, tentulah Allah akan menyebut biruhihi, dengan roh dia. Abdihi makna menunjukkan bahawasanya roh dan jasad lah. Huwas sami'ul basir. Kalimah hu untuk seorang mufrad. Sebagai ulama mengatakan dia boleh kepada Nabi, domir. Makna Allah nak menisbahkan Nabi waktu Isra wal Mi'raj. As-sami', dia mendengar macam-macam, sehingga sampai ke langit yang ke-6, langit ke-7. Sebab ada 2 riwayat, Nabi itu mendengar goresan yang qalam, menulisnya takdir. Sedangkan dalam hadis sahih Nabi menyatakan bahawa takdir telah selesai, qalam tidak menulis lagi. Tapi pada Mi'raj ni Nabi mendengarnya qalam tu sedang menulisnya takdir. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kembali balik, linuriyahu min ayatina laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu dalam surah Qamar, di surah An-Najm. Maksudnya hakikatnya perjalanan sampai ke Mi'raj tidak lain, Allah memperlihatkan Nabi selain memperdengarkan buat Nabi sesuatu yang tidak terikat dengan masa zaman yang sedang berlangsung. Disebabkan apa? Waktu Nabi Mi'raj,
Nabi diperlihatkan dengan Allah, dengan syurga, dengan neraka, dan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, nikmat yang mereka terima, azab yang mereka terima. Nabi melihat. Sedangkan di surah akidah mengajar kita syurga dan neraka itu di akhirat. Syurga neraka itu akhirat. Lalu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kata Nabi, aku dah melihat siapa penduduknya, baik syurga baik neraka. Bahkan dalam riwayat sahih yang lain, tak ada satu-satu Nabi daripada seluruh Nabi yang Allah perlihatkan Dajjal pada dia, melainkan baginda Nabi. Waktu itu juga, waktu Nabi di langit, Allah perlihatkan Dajjal, tapi bukan menunjukkan Dajjal itu di langit, Allah memperlihatkannya. Itu cerita dia. Lalu hadis Rasulullah hadis sahih, setiap Nabi diutus lalu diperingat, mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Tapi Nabi itu sendiri tak tahu gambaran Dajjal. Rasulullah SAW, Allah perlihatkan bagaimana dia pada tubuhnya, tinggi rendahnya, muka macam mana, mata itu pun buta sebelah. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Mi'raj Rasulullah waktu Nabi di langit. Nabi saja yang mengetahui hakikatnya Dajjal bagaimana. Lalu kata Rasulullah, aku melihat, kerana Allah memperlihatkan bagiku, yakni mata Dajjal itu butanya sebelah. Tapi jangan kita menghakikatkan seperti mana orang yang matanya itu sebelah, maknanya tutup sebelah begitu. Bahkan kalau orang buta pun dia tak tutup mata dia, tinggal sebelah. Bahkan ada juga orang menggambarkannya matanya itu satu, tengah dahi ni pula Dajjal. Itu juga bukan. Hanya saja dia sudah akidah, ini penutup. Dia sudah akidatul Islam mengajar kita bukan bermaksud Nabi Mi'raj pergi naik ke langit sehingga menunjukkan Allah berada di langit. Bukan. Jangan menterjesim. Menterjesim ini maksudnya menjawahir. Jawhar Arab. Begitu juga disebutnya jisim, disebutnya juga jasbaniyah, begitu. Maknanya jangan sampai kita menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Rasulullah bertemu Allah kerana Allah berada di atas langit. Dan Allah mewahyukan Nabi perintah salat yang bermula pada 50 lalu dikurangkan jadi 5. Lalu jangan kita menggambarkan, bahkan jangan kita beriktikad pertemuan Nabi dengan Allah kerana Allah sedang berada di atas saja. Jangan demikian. Kerana kata ulama kita ada dua golongan yang dihijab untuk mengetahui rahsianya Isra' wal Mi'raj. Yang pertama adalah seseorang yang mentajsimkan Allah. Tajsim ni maksudnya dia menetapkan Allah pada Arab. Arab ni bertempat, mana wujud Allah bertempat. Bila wujud Allah bertempat, maka tidak mustahil jawhar. Bila masuk jawhar, jadinya jisim. Maknanya ada bentuk, ada saiz, ada cara dia duduk. Maka itu semua bersalah di sudah akidah dari sunnah wal jamaah. Maka terhijab baginya untuk mengetahui hakikatnya rahsia Isra' wal Mi'raj. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua tidak akan mengetahui sampai bila-bila selagi mana mereka tak beriman. Dan golongan munafik, maknanya seperti mana golongan yang dikatakan liberal, golongan yang suka, maknanya dengan cara membawa Islam dengan cara dia, bukan cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak akan mengetahui hakikatnya Isra' wal Mi'raj. Disebabkan perkara ini hanya terlibat bagi orang yang beriman saja. Al-Basir buat Rasulullah, dia menyaksikannya dengan dua matanya dan juga hatinya. Yang kedua kata ulama, innahu huwas sami'ul basir. Dhamir untuk Allah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Jadi apa kaitan Isra' wal Mi'raj Rasulullah yang dia Allah Subhanahu Wa Taala memang Maha mendengar lagi Maha melihat? Tidak lain. Apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan zatnya yang dia dengar, apa saja atau makhluknya, dan Allah tidak terlibat dengan masa lalu diperdengarkan buat Rasulullah. Oleh kerana itulah Mi'raj Rasulullah tidak ada kaitan dengan masa yang langsung. Tidak ada.
Di atas sana tidak ada malam, tidak ada masa yang berlangsung, makna dia bergerak seminit, sejam, 2 jam. Sehingga kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, turunnya Rasulullah, kemudian daripada Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram, Nabi balik rumah. Yang mana keseluruhan perjalanan Rasulullah tidak sampai sejam. Jadi bila kita dengar subhanallah, Nabi bercerita kepada umatnya yang telah masuk Islam, di antara mereka kata tak masuk akal, mereka kafir. Sehingga Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasul, dengan apa saja yang keluar pada lidahmu aku mempercayainya. Sehingga Abu Bakar lalu mendapat Siddiq. Jadi itulah maksudnya, tidak lain kata ulama, hikmah Allah turunkan surah ini, permulaan ayat tamu ini, juga dalam surah An-Najmu ada, tidak lain untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak kuat iman. Maksud iman yang mereka bina bukan iman yang sebenarnya. Lalu bila Rasulullah seorang Nabi, seorang Rasul cerita tentang Isra wal Mi'raj, lalu di situlah Allah Subhanahu wa taala menolak, meminggirkan, mengasingkan orang-orang yang tidak membina iman kan, yang sebenarnya. Lalu mereka pun mengingkari, makna menunjukkan bahawa mereka tidak mahu beriman pada Rasulullah sebab yang cerita itu Rasul. Tinggallah sikit-sikit orang yang percaya. Makna di situlah hikmahnya untuk mengasingkan orang betul-betul beriman dengan orang yang beriman dengan iman yang palsu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.